dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadat. sudah tentu akhlak kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Datuk Pengurusi Surau An-Najah, Timbalan Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa, Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, para habaib, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mana dalam masa yang ada pada hari ini, alhamdulillah kita panjat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir awal ke surau pada hari ini untuk sama-sama kita dengarkan sedikit peringatan, sedikit ibrah, sedikit panduan pedoman bagi kita dalam kita melayari bahtera kehidupan yang mana di akhir-akhir ini terlalu banyak fitnah-fitnah yang bertebaran. Dan begitu juga kita tak akan menyambut bulan merdeka. Bila mana disebut merdeka, sudah tentulah terbayang dalam benak fikiran kita bebas daripada penjajahan, ataupun dikatakan bebas daripada naungan, ataupun kalau kita lihat juga bermaksud bebas daripada tebusan ataupun tuntutan, serta berdiri dengan sendirinya. Kita kalau kita lihat, kemerdekaan bukan senang dicapai. Kalau kita lihat datuk nenek moyang kita dahulu, mereka tidak berada dalam negara yang merdeka, tetapi jiwa mereka jiwa merdeka. Jiwa mereka jiwa merdeka, walaupun kemerdekaan belum mereka kecapi, tetapi mereka lawan, tetap lawan. Sehinggalah pada hari ini kita dapat mengecapi kemerdekaan. Tetapi berbanding dengan kita pada hari ini, kita berada dalam bulan merdeka. Tapi ramai segelintir daripada kita pada hari ini jiwanya belum merdeka. Jiwanya belum merdeka. Kerana apa? Masih lagi dibelenggu dengan penjajahan dari segi kecanduan gadget contohnya. Begitu juga kalau kita lihat, kita negara merdeka tapi jiwa kita masih lagi terpengaruh dari segi pemakanannya, suka makan makanan Korea kan, takoyaki, apa benda lagi ni, makanan-makanan yang kata-kata kita tak terbayang. Masih lagi kalau kita lihat dari segi gaya kehidupan juga. Tengok bagaimana gaya kehidupan kita pada hari ini, yang makna cabarannya bagi anak-anak muda pada hari ini. Begitu juga kita pada hari ini dalam kita membesarkan anak-anak cucu cicit kita, bagaimana kita nak pastikan jiwa mereka ni sebagaimana jiwa orang-orang dahulu. Mereka ini jiwanya merdeka. Bagaimana kehidupan mereka? Kalau kita lihat perjuangan mereka pada hari ini, kalau kita tengok sejarah, subhanallah, yang mana bawah ni pun kita dah bawa forum bawah ni kan, kita bawa di antara mereka-mereka yang berkaitan dengan pasukan keselamatan berforum di Surau An-Najah pada hari ini. Dan kalau kita lihat sifat-sifat kemerdekaan kita hari ini, yang mana kita sudah pun berada di bawah tampuk pemerintahan kita sendiri selama 66 tahun. 66 tahun kita berada di bawah pemerintahan kita sendiri. Yang mana kalau kita lihat apa pendapat tokoh-tokoh, ulama-ulama, pandangan mereka berkaitan dengan yang dikatakan kemerdekaan itu sendiri. Kita lihat satu persatu dengan masa yang ada pada hari ini, yang mana di antaranya pendapat Zaba, Pendeta Zaba. Beliau menyebut apa berkaitan dengan merdeka ni? Beliau menyebut
berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan dia dengan i'tiqad-i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesolehan dan daripada fikiran-fikiran yang menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan, menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Di sini kalau kita lihat berubah. Hari ini kalau kita lihat ajaran-ajaran sesat pun semakin banyak. Yang mana 2 hari lepas dia bertebaran video yang berkaitan dengan baca Quran dalam majlis Hindu kan. Subhanallah. Kenapa benda ni berlaku? Begitu juga kita lihat di antaranya isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu berkaitan mudah mempercayai ajaran-ajaran. Kadang lihat hari ini juga kalau lihat bagaimana peranan RBA. RBA ni tuan-tuan, kerja dia orang ni, dia nak dapatkan duit, tetapi dia lupakan bila mana dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah mereka ni, mereka buat potongan asatizah ni, dia buat potongan video ni, dia compilekan, dia masukkan dalam YouTube, dalam TikTok, semata-mata untuk mendapatkan like, semata-mata untuk menambahkan follower, sedangkan beliau sedang menyiapkan dirinya untuk menuju ke neraka Allah. Jadi ini yang membimbangkan kita. Anak-anak muda kita hari ini, mereka sanggup mengorbankan marwahnya. Kalau kita lihat juga video yang viral 2 hari minggu ni juga berkaitan dengan anak gadis menari semata-mata nak dapatkan kuih kunafa di negara kita. Dan menari itu dibagi free kunafa. Dia hanya sekadar dengan memberikan kuih nak makan kuih kunafa tu sahaja sanggup menggadaikan marwah. Subhanallah. Jadi ini yang membimbangkan kita. Bagaimana peranan kita pada hari ini? Peranan kita semualah tuan-tuan, termasuk diri saya. Kita tidak boleh sekadar berada dalam zon yang selesa, comfortable zone. Tak apalah, itu bukan anak kami. Tak apalah, itu bukan kerja kami. Tak apalah, itu kerja jabatan agama. Tak apalah, itu kerja asatizah. Sebenarnya itu adalah tugas kita semua bagi insan yang berjiwanya merdeka. Sebab apa? Penjajahan sekarang ini bukan dari segi penjajahan melawan secara ketenteraan, tetapi penjajahan dalam bentuk yang mana pemikiran, ghazwul fikr, yang mana penjajahan yang disebut penjajahan pemikiran. Yang ini yang kita bimbangkan. Liberalisme. Begitu juga kalau lihat berkaitan dengan gay. Si isu gay ni tuan-tuan melibatkan pejabat awam. Ada juga kes melibatkan yang hak-hak ni. Ini yang membimbangkan kita, LGBT dan sebagainya, yang perlu kita fikirkan sama-sama. Kenapa? Tak guna kita hanya sekadar menyambut merdeka tanggal 31. Memang semangat tuan-tuan. Tapi kita tak melupakan apa gunanya tingginya bangunan bertingkat-tingkat. Apa gunanya infrastruktur yang begitu canggih sekiranya modal insan masih lagi dijajah. Modal insan yang ada pada hari ini, mereka dijajah dengan pemikiran. Anak-anak yang ada kat depan pada hari ini main game juga, tapi jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan agenda-agenda di dalam game tersebut. Adanya dimasukkan unsur-unsur peperangan yang mana malaikat boleh peperangan malaikat dengan syaitan. Ada. Pastikan nak main game, tanya ayah dulu. Jangan pakai main game je. Ayah pun main game juga. Sama. Aduh, huru-hara juga ni. Ini penjajahan dalam bentuk yang baru. Ya. Ala zaman sekarang ustaz. Memang zaman sekarang kita tak nafikan. Boleh zaman sekarang ini zaman kita, tetapi pastikan kita tidak terpengaruh supaya dengan 66 tahun kita menyambut kemerdekaan tadi, katanya bagaimana kita nak bebas daripada
serangan-serangan pemikiran yang begitu membimbangkan kita. Yang mana kalau kita lihat juga bagaimana pada hari ini, kalau semalam adik-adik tengok tak semalam peristiwa Malaysia dapat juara. Tahu juara apa? Bola. Tak tahu, tak tengok. Dalam TikTok ada, dalam Facebook ada, dalam Twitter ada, dalam TV pun ada. Seorang anak muda yang mana matanya tidak dapat melihat. Adik kau ada berapa pemenang semalam? Pemenang semalam. Tilawah semalam. Tuan-tuan tengok tak? Kau tak tengok juga. Ini di antara ciri-ciri orang yang merdeka. Tilawah semalam tuan-tuan. Bagaimana peserta Malaysia boleh, kalau saya dah tengok dari segi hari kedua ketiga tu, persaingan begitu sengit di antaranya Iran, Indonesia, Singapura, Thailand. Tetapi Allah anugerahkan kepada insan yang dianugerahkan oleh Allah SWT, matanya tidak nampak, tetapi jiwanya jiwa yang merdeka, tuan-tuan. Ayahnya juga bila mana dianugerahkan, saya pernah buat temu ramah dengan beliau ketika pertandingan di peringkat saringan di peringkat kebangsaan. Bagaimana jiwa ayah yang merdeka ni tuan-tuan, bila mana menerima anak yang dianugerahkan oleh Allah, orang kelainan upaya, matanya tidak nampak. Matanya tidak nampak. Kita hari ni mata nampak, ngaji Quran pun kadang-kadang ijazul dengan lajah maliki yaumiddin, lajah Kelantan, Molik, lajah utaranya Jawa dengan ijazul jidatil ardu jiljalah. Dah adik Qayyim ni tuan-tuan, dia bukan tengok Quran dengan mata. Adik-adik sekalian, tengok Quran dengan apa? Jari. Jari kita main apa? Main kek. Gosok keyboard tu untuk tekankan. Tapi adik Qayyim ni buta mata dia, tapi hatinya celek. Ayahnya juga ayah yang berjiwa merdeka. Bagaimana dia yakin adik Qayyim ni dengan buta mata tadi boleh membawa dia sekeluarga menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dengar dia baca, ya Allah, rasa nak menitis air mata. Kita hari ni sibuk dengan apa? Dijajah dengan Facebook, dijajah dengan TikTok, dijajah dengan ni lah, serangan-serangan pemikiran yang kadang-kadang dalam surau pun sempat lagi tengok saham. Hari Jumaat Ustaz mungkin barakat 2 saham dalam surau, main lagi apa ni, forex dalam surau. Allahu Akbar. Jadi yang sedang bermain handphone tu, letakkan dulu handphone. Jangan kita dikuasai, dijajah oleh mereka ni tanpa kita sedar. Kerana apa? Kalau kita lihat, saya nak kaitkan kisah semalam, bagaimana ayahnya bila mana menerima anak sedemikian, beliau terus mendidik, beliau terus membimbing peluangnya, walaupun matanya tidak nampak tapi hatinya celek. Kita hari ini mata kita celek tapi hati kita pakai spek. Rabun, hati kita rabun, pakai spek lagi. Dalam bukan pakai spek, ada mata, hati kita terus tidak nampak. Sedangkan adik Qayyim tadi subhanallah, hebat, markahnya tertinggi, boleh mengalahkan negara-negara yang begitu hebat dalam tandingan tilawah Quran peringkat antarabangsa. Jadi apa semangat yang kita nak ambil daripada bulan kemerdekaan kita pada hari ini? Iaitu semangatnya bagaimana kita nak bebaskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ada depan hari ini. Bagaimana juga kita nak bebaskan jiran tetangga kita, bukan hanya sekadar kita berlarak nanti 30 bila merdeka ni? Bulan merdeka bila? 31. Kopi saya 20 tadi. Allahu Akbar. Ini memang huru hara juga kalau dijawab. Tapi memang terbukti. Saya terlibat dengan kursus asas bina negara yang dibuat di Masjid Besi baru ni. Kita kumpulkan anak-anak muda seluruh Malaysia yang terlibat dalam baru ni, Kementerian Belia, ILIX, PDRM, bahagian risikan SP, dan kita buat ujian. Subhanallah, ujian dia ada yang tak tahu lagi tarikh kemerdekaan, tak tahu. Ini lagi tu dijajah tarikh kemerdekaan, sedangkan dalam TV tanggal 31 duk main kan. Ada lagi yang tak tahu. Kerana apa? Disibukkan, dilalaikan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak sangkakan benda ini berlaku dalam masyarakat kita.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita yang mana berkaitan bagaimana kita nak jaga keluarga kita nak jaga anak-anak kita ni supaya mereka ini terbebas daripada serangan ghazwatul fik ni, bebas dari serangan-serangan ni. Yang mana pertama, pastikan tetapkan akidah anak-anak kita. Akidah anak-anak kita ni perlu kita ambil. Sebab itulah surah An-Najm ni dia buat pelbagai kuliah. Di antaranya kuliah kitab Indahnya Bersyariat, indahnya hidup bersyariat. Dalam kitab tu ajar kepada kita bagaimana daripada kecil kita nak pastikan anak-anak kita pada hari ini bukan hanya sekadar diazankan, bukan hanya sekadar diiqamatkan, bukan hanya sekadar namanya baik, bukan hanya sekadar di atas sekolah, tetapi peranan kita. Pastikan anak-anak kita pada hari ini mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka kenal nama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad apa dia, adik? Muhammad. Ya, seorang lagi. Nama Nabi. Jadi kenal tahu tuan-tuan. Dia dakwa kita ni AJK Surah An-Najm ni tak buat program nama Allah Rasul. Bukan sekadar kita buat sekarang program, tapi kita pastikan anak-anak kita, peranan kita sebagai seorang ayah, mereka kenal nama-nama Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad ada berapa, isteri Rasulullah. Kita tahu hanya nak ikut sunnah, isteri 4, bini 4 je tahu kan. Tapi anak-anak kita tak kenal pun dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lepas merdeka ni kita ada 1 bulan Maulid Rasul. Kita sambut merdeka, pastikan kemerdekaan kita, pastikan anak-anak kita hari ini mereka tetap akidah mereka walaupun di mana saja mereka berada. Yang mana kalau kita lihat hari ini serangan liberalisme, pluralisme, macam-macam lah kalau kita nak berbahas berkaitan dengan serangan-serangan pemikiran. Cuma bagaimana persiapan kita sebagai seorang ayah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Tahrim. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah amma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata apa tuan-tuan? Dalam surah yang ke-66 ayat yang ke-6, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu ni dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya terdiri pada manusia dan batu berhala. Malaikat yang menjaga pintu neraka tersebut begitu bengis layanannya, mereka tidak pernah sekali ingkar segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka tetap melaksanakannya. Jadi di situ disebut, bukan disebut ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya bila sebut ya ayyuhan, wahai orang yang beriman, dia mencakupi peranan sebagai seorang ayah, dia mencakupi peranan sebagai seorang ibu yang beriman, dia juga mencakupi peranan sebagai seorang anak yang beriman, dia juga mencakupi peranan pemimpin dalam masyarakat yang beriman. Yang mana secara umum, wahai orang, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bayangkan tuan-tuan, kita di bulan merdeka pada hari ini, anak-anak kita masih lagi dibelenggu oleh penjajahan-penjajahan. Kadang-kadang kita semayang turun kita tak ambil berat, kata-kata kita merdeka lah, tapi semayang pun tunggal-langgar lagi, tak tahu mana rukun sunat, rukun sunat ayat, sunat abad, dan bertukar lagi. Jadi bagaimana kita nak menyambut merdeka? Pastikan yang kedua, iaitu kita peranan sebagai seorang ayah. Ya, nak jaga isteri dan nak jaga anak-anak, kita kena ada ilmu. Ilmu yang bagaimana? Duniawi dan ukhrawi. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil. Barang sesiapa yang nakkan dunia, kena ada ilmu. Nakkan akhirat, kena ada ilmu, dan nakkan kedua-duanya perlu ada ilmu. Ilmu yang bagaimana? Duniawi dan ukhrawi kena seimbang. Nak pastikan anak bukan hanya sekadar mereka bijak dari segi matematik dan sebagainya, tetapi mereka juga perlu memahami asas-asas akidah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, supaya bulan merdeka pada hari ini bukan hanya sekadar mereka menyambut dengan launan merdeka. Pastikan anak-anak kita pada hari ini akidahnya teguh, mereka kenal itu Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Ingat Asmaul Husna ada berapa ratus? 99. Bagus, sebab dia pakai baju Melayu ni. Sekolah antara apa ni? Sekolah SRA kan. Kenal nama
Nama Asmaul Husna, bagus. Jadi bagaimana tuan-tuan pastikan anak-anak kita mereka memahami asas-asas dalam agama. Yang kedua, bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita ni tidak terlibat dalam serangan pemikiran ni? Yang kedua, menghidupkan kembali syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah. Hari ini sunnah-sunnah Rasulullah pun sudah dipandang sebelah mata. Contohnya hari ini apa dia? Contohnya salam, hidupkan salam di rumah. Apa yang kita buat kalau nak di sekolah? Bye bye. Tata titu, balik lambat, tutup pintu kan. Sedangkan lebih baik kita bagi salam. Masuk rumah, Assalamualaikum. Nak berpisah dengan ibu dan ayah, Assalamualaikum. Salam, cium tangan mereka. Salam pun sekarang ni bukan dia cium tangan. Dia cium mana? Tangan letak kat dahi. Cuba tengok. Okey lagi letak kat dahi. Sekarang ni salam pun begini. Cium gitu. Kadang-kadang kaki pun naik. Ya Allah. Budaya-budaya ni terpengaruh dengan apa? Dalam TikTok ada TikTok ustaz. Barang ni salah-salah ni tak kelas. TikTok kan. Kadang-kadang salam pun Allah subhanallah. Ini bukan budak-budak je. Orang yang remaja-remaja ni yang terlibat terpengaruh dengan apa? Korea, latak Korea dan macam-macam. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita hidupkan salam. Bagaimana juga di antaranya kalau boleh sebelum nak tidur, kita sebagai seorang ayah dan ibu peluk anak-anak tadi. Bukan mereka disalamkan kita saja, kita pun salam, cium tangan mereka. Sebab apa? Rasulullah dah ajar kepada kita. Pernah satu ketika Al-Aqra' Al-Habis, bagaimana sahabat Al-Aqra' ini bersama dengan Rasulullah satu ketika, Rasulullah cium cucunya. Al-Aqra' tengok, aku ni ya Rasulullah ada 10 orang anak, aku tak pernah cium pun mereka. Rasulullah kata apa? Man la yarham wa la yurham. Barang sesiapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tengok bagaimana penjajahan yang kadang-kadang kita tak terfikir, yang mana sunnah Rasulullah yang tak kita hidupkan. Mudah bagi kita, bukan hanya di rumah saja, tapi di sekolah juga begitu. Bagaimana kehidupan kita perlu menghormati guru-guru yang berada di sekolah. Kalau guru gotan tu biasalah, tak payahlah kita nak cerita kat mak ayah lebih-lebih lagi kan. Kadang-kadang kesian kat guru-guru sekarang ni pun stres. Bila mana nak garang-garang pun tak boleh, nak tegur-tegur pun tak boleh. Kerana apa? Takut kena saman. See you the car. Susah. Jadi last sekali dia kata apa? Lantak hang lah. Last sekali anak-anak kita akan terabai. Jadi bagaimana nak hidupkan sunnah? Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan sunnah bini empat tu saja. Sunnah-sunnah lain yang banyak yang perlu kita suburkan, yang perlu kita kembalikan supaya serangan pemikiran itu dapat kita asasi, dapat kita jaga. Bagaimana di antaranya sunnah pemakanan. Kita jarang bagi cerita kepada anak-anak, di antaranya makanan anak-anak hari ini suka tak makan kurma. Kena kurma. Kurma ni macam buah apa? Buah apple ke buah kelapa? Kurma seperti buah apa? Seperti biji rambutan. Okeylah tu dekat-dekat kan. Kena kurma, alhamdulillah. Saya baik kena kurma tuan-tuan. Kalau dia kata seperti kelapa, jengkoi kita. Nak jawab dengan Allah apa-apa. Contohnya kurma kan. Anak-anak kita ni kadang-kadang tak suka makan kurma. Dia suka makan apa? Takoyaki kan. Ni suka makan makanan yang kadang-kadang sebut beli, kita nak sebut makanan tersebut kan. Jadi kita pastikan sunnah Rasulullah. Pemakanan contohnya. Apa makanan sunnah Rasulullah? Yang mana di antaranya labu, kurma ni mungkin di kalangan kita boleh biasakan anak kita. Mungkin mereka tak suka kurma, kita buatlah koko kurma ada jual kan, supaya mereka tahu bahawa kurma inilah makanan sunnah yang perlu kita galakkan kepada mereka. Contohnya kurma tadi celup dengan coklat ke, supaya mereka tahu kelebihan-kelebihan yang mana sunnah, makanan-makanan sunnah yang perlu mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Begitu juga di antaranya lagi apa dia lagi makanan-makanan sunnah yang perlu kita buat, sebagaimana katakan tadi, iaitu di antaranya apa dia, labu tadi mungkin kita boleh modify, jadikan dia dalam sebentuk cekodok dan sebagainya, supaya anak-anak kita tadi biasakan dengan bukan hanya sekadar dari segi kehidupan, tetapi pemakanan pun mereka perlu tahu makanan-makanan yang sunnah yang digalakkan dalam Islam, supaya anak-anak kita hari ini tidak terjebak, tidak dikatakan tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Kita dah 66 tahun kita menyambut bulan merdeka.
Yang ketiga, apalagi tuan-tuan, selain menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah, banyak sunnah Rasulullah yang kita nak cerita. Lepas ni mungkin ayah-ayah boleh beli buku Fadail Amal ataupun hadis-hadis 1001, hadis kanak-kanak tu baca kat rumah. Supaya anak-anak kita biasa tahu kelebihan-kelebihan. Nak makan perlu baca doa ni. Kadang-kadang nak makan, duduk meja makan, satu keluarga, alhamdulillah, panjang keluarga sampai ke sana, 20 orang. Tapi masing-masing pegang gadget. Ayah pegang gadget, mak pegang gadget. Komunikasi dah tak ada. Sedangkan Rasulullah dah ajar tadi, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasih. Jadi lagi menyedihkan, anak tengok gadget, mak suap nasi. Anak tak pandang pun muka ibu tadi. Allahu Akbar, sedih tengok. Makan semeja, masing-masing gadget. Jadi kecanduan gadget ni perlu jangan kita dijajah oleh gadget. Dalam keadaan seperti nak makan, letak tepi semua handphone. Balik rumah atuk dah bagus dah. Balik rumah atuk bagi salam semua dah. Tapi dia tak tanya pun apa khabar atuk. Dia tanya, "Tok, wifi okey tak?" Dan apa? Nak main game. Dia tak tanya pun atuk tu macam mana. Sebab apa? Budaya penjajahan dalam bentuk yang baru yang perlu kita sama-sama kita jaga, tuan-tuan. Jadi yang ketiga, apa lagi dari segi serangan pemikiran hari ini, yang mana tidak perlulah kita mengagungkan budaya-budaya luar. Apa budaya luar sekarang ni? Terlalu banyak. Jadi adik-adik sekalian yang ada kat sini, yang ada kat luar ni, yang bermain di luar sana, nak follow TikTok pun carilah TikTok ustaz-ustaz ataupun TikTok yang bagus-bagus lah. Jangan follow BTS ke. BTS apa BTS ni? Kumpulan Korea. Blackpink, subhanallah, hebat. Blackpink. Lancar disebut, tuan-tuan. Jadi tengok bagaimana yang berlaku baru ni kan. Masa tu saya berada di Mekah, konsert cium mulut lelaki tu. Ya Allah. Walaupun dah di ban, tapi mesej mereka sudah sampai. Kenapa? Disiarkan secara live. Dan yang hadir itu semua orang Melayu. Jadi bagaimana? Kita tak perlulah nak mengagungkan Korea ke apa. Kita lebih baik kita mengagungkan apa? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar kita datang selawat Muhammad Rasul, bukan hanya sekadar kita dengar lagu Ya Hanan dan sebagainya, tapi penghayatan tadi supaya kita menjadi insan yang dikatakan insan yang merdeka. Jumaat berapa minit? 4 minit lagi. Nak berhenti berapa lagi? Boleh sikit lagi. Okey. Lagi budaya-budaya yang mengagungkan budaya luar. Nak ikut pemain bola Ronaldo ke. Bila Ronaldo dilahirkan ni? Tak ingat, bagus. Tak tahu juga, subhanallah. Ini semua bagus-bagus surah An-Najah ni. Kalau kelahirnya isai-isai hebat sebab AJK betul kulum. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita ni boleh cerita satu persatu. Abang Tesla. Tahu Abang Tesla? Oh, subhanallah, budak kecil pun tahu Abang Tesla. Kita lagi lah. Tahu budak kecil Abang Tesla ni, ya Allah. Saya pun baru tahu 2 hari lepas. Nak tahu apa Tesla? Ingatkan produk kereta kan? Rupa-rupanya isu yang bermain dalam media sosial kita pandang. Jadi bagaimana, tuan-tuan? Tak perlulah kita nak main gadget sangat. Yang mana gadget, pastikan anak-anak kita ini, walaupun di zaman kita kontrol. Begitu juga dengan budaya-budaya luar, adik-adik sekalian. Nak tiru pakai seluar kecil kat bawah tu kan. Kadang-kadang nak tengok kalau kita pergi IOI tu, ada satu, kalau tuan-tuan pernah lepak, saya pernah lepak kat apa ni, sebelum masuk Pawagam tu, tengok pemakaian budak yang diikut budaya. Hari ni pakai apa? Pakai Power Rangers punya, pakai tanduk dengan sebagainya. Tak perlu kita mengagungkan budaya-budaya tersebut. Kita ada budaya Islam kita ada sunnah Rasulullah yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Pemakaian kita baik, kehidupan kita baik, pada segi sosial kita baik, ekonomi, segala-galanya telah ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa dia tidak mengizinkan. Nak tahu lebih lagi, marilah kuliah-kuliah, tuan-tuan. Banyakkan hadir dalam kuliah-kuliah majlis ilmu surah An-Najah di seluruh Putrajaya ni. Gen surah Putrajaya ada buat secara online. Tak sempat nak datang surau, tengok secara online. Kalau online pun tak boleh tengok,
Pergilah ke Selangor, duduk bertapa di situ 2 hari, insya-Allah Allah gunakan hidayah pada tuan-tuan dan puan. Rasa sunyi ya. Jadi sekadar itu saja saya mohon minta maafan. Kita akan dengar tajuk khutbah kita ini mungkin berkaitan dengan tajuk, mungkin berkaitan dengan merdeka. Saya pun tak tengok ada khutbah lah. Jadi insya-Allah sama-sama kita hayati, jangan kita tidur lah. Jadi sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala